Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta jangan lupa tulis qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau ilmu sufi atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat ma'rifat sufi ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Ilmu ini hanyalah untuk ahlinya sahaja. Yang bukan ahli hendaklah mendengarnya dengan sabar dan yakin. Seperti yang saya katakan, telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Kerana ilmu ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Sahabat sekalian, tajuk pada hari ini ialah Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. Perlu ketahui bahawa ilmu Wahdatul Wujud ini adalah ilmu nenek moyang kita, ilmu para wali Allah yang ditinggalkan kepada kita semua. Manunggaling kawula Gusti dalam bahasa Jawa atau menyatunya kita dengan Tuhan. Ramai orang tidak faham tentang hal ini, sedangkan Allah Azza wa Jalla itu meliputi sekalian alam dan ada meliputi di dalam diri kita. Kita kena faham zat Allah itu. Zat Allah itu meliputi, sebab itu dipanggil manunggaling kawula Gusti, iaitu bersatunya hamba dan Tuhannya. Maksudnya Tuhan itu meliputi di dalam dan di luar. Ada juga zat Allah di dalam diri dan ada juga zat Allah meliputi di luar diri dan alam semesta ini. Sebab itu dikatakan menyatu dengan Tuhan. Kerana zat itu tidak bercerai-berai dengan sifat. Zat itu tidak bercerai-berai dengan hambanya. Wa man tufarriqu bainan nafi wal isbat wa huwa kafirun. Barang siapa menceraikan antara zat dengan sifat, maka hukumnya kafir. Wa man tufarriqu bainan nafi wal isbat wa huwa kafirun wa man syabbahanahuma wa huwa kafirun wa jahilun. Barang siapa menceraikan antara zat dengan sifat, maka hukumnya kafir. Dan barang siapa beriktikad bahawa Tuhan Allah itu juga Tuhan dan dirinya mendabik dada, akulah Tuhan, maka dirinya juga kafir lagi jahil. Ini hadis. Jadi di sini kita kena faham bahawa Wahdatul Wujud ini bukan senang. Jadi perhatikan betul-betul apa yang saya bagi tahu ini supaya mengambil faham tentang ini. Kerana ini amatlah susah dan amatlah tinggi ilmunya. Jadi Wahdatul Wujud itu apa? Wahdatul Wujud itu ialah pengenalan sang hamba dengan Tuhannya. Pengenalan sang hamba dengan Tuhannya. Pengenalan sang hamba dengan Tuhannya. Kena faham? Iaitu sang hamba telah pun mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu naik Mi'raj mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terfana di situ. Apa itu fana? Fana itu bermaksud gila, semata-mata gila kepada Allah. Kerana melihat zat Allah itu adalah nikmat yang paling
tinggi, nikmat yang paling sedap. Tidak ada lagi yang lebih sedap. Andai ditukar antara syurga ataupun bidadari dengan melihat zat Allah, maka para waliullah hanya mahu melihat zat Allah sahaja, kerana terlalu nikmat. Melihat zat Allah itu terlalu sedap dan terlalu cantik zat Allah itu. Tidak boleh dicakap tentang mukhalafah zat Allah itu. Tidak boleh dicakap, kerana Tuhan itu tidak menyerupai dengan makhluk. Tidak menyerupai dengan makhluk dan hambanya. Kalau menyerupai, itu bukan lagi Tuhan. Nak cakap warna apa? Tidak tahu warna apa, tapi dia ada. Zat Allah itu meliputi ketat dan padat, dan meliputi segala celah, walaupun celah lubang jarum sekalipun. Meliputi alam ini dan meliputi ada di dalam diri kita. Itulah dipanggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud, iaitu menyatu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak menyatu macam mananya? Allah itu jenisnya zat. Bukan Allah itu jenisnya bertongkol macam manusia ini, bertongkol macam ini. Tuhan itu berjenis zat, seperti zat besi di dalam diri kita. Maka dia meliputi di dalam diri kita, itu zat besi di dalam diri kita itu. Itulah dipanggil wahdatul wujud, menyatu dengan Tuhan. Maknanya zat itu tidak bercerai dengan makhluknya. Di mana ada makhluk, ada juga zat Allah di situ. Walaupun syaitan ataupun jin, ada zat Allah di dalam dirinya. Dan ada zat Allah meliputi diri iblis itu. Walaupun iblis itu melawan Tuhan. Zat Allah itu memang jenisnya meliputi. Kena faham? Di dalam surah Ali Imran ayat 190 berbunyi, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran 190. Dia kata setiap penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nampak kebesaran Allah di situ. Itulah wahdatul wujud. Nampak contoh waktu duha. Waktu duha tu nampak kecantikan Allah. Waktu duha tu cantik matahari, waktu duha naik, nampak kecantikan Allah, sifat jamal Allah di situ. Bukan matahari itu, bukan alam itu Tuhan, tidak, tapi nampak sifat-sifatnya di situ, nampak Allah di situ. Kamu faham tak? Ni ada ustaz bodoh ni, tak boleh kira ustaz bodoh, tambah-tambah ustaz. Nama apa? Ustaz Syazwan ke apa? Ustaz Safwan lah itu. Dia marah, ada seorang ustaz ni, dia cakap lihat waktu duha tu nampak kecantikan Allah. Betul lah dia cakap tu, kau tak faham. Ni masalah orang Melayu kita, dah bodoh nak jadi ustaz. Baca kitab pun macam baca buku cerita. Baik tak payah baca kitab. Di dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam, yakni bersila di atas arasy. Surah Taha ayat 5. Ini adalah ayat mutasyabihat, iaitu perlu ditakwil. Pada segi syariat perlu ditakwil. Tetapi dari segi ilmu tasawuf, ilmu hakikat makrifat tahap tinggi, itu adalah ayat wahdatul wujud. Ketika itu Nabi merasai tentang wahdatul wujud. Sebab itu dalam ayat Al-Quran itu mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ayat Al-Quran itu sendiri yang mengatakan begitu. Itulah ayat wahdatul wujud. Kemudian ayat wahdatul wujud yang lain menyebut surah Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat 54 surah Al-A'raf. Jadi dia kata Tuhan bersila di atas arasy. Bagi golongan Wahabi buta hati ni, dia kata Tuhan memang betul bersila di atas arasy. Dia mengatakan Tuhan bertongkol, baca kita bersila di atas arasy. Tuhan ni macam kita juga, tubuhnya macam kita, bertangan berkaki, bersila berkaki. Jadi
Dia beranggapan begitu. Itulah golongan Wahabi. Itulah di situ nampaknya kebodohan Wahabi. Jadi sebab itu jangan kita mengaji bab Wahabi. Pergi di Arab Saudi buat balik ilmu Wahabi. Belajar bahasa Arab saja, tak tahu apa benda. Itulah dipanggil pandangan wahdatul wujud. Dia nampak kebesaran Allah di situ. Dia nampak Allah bersila di atas arasy. Bukan Tuhan bersila, dia nampak. Di dalam surah Al-Furqan 59, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ialah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka bertanyalah akan hal itu tentang Allah kepada yang mengetahuinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Furqan ayat 59. Ini ayat wahdatul wujud. Wahdatul wujud, Tuhan bersila di atas arasy. Dia kata Tuhan bersila di atas arasy. Ayat wahdatul wujud, dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan Tuhan yang bersila di atas arasy, tapi Nabi Muhammad tu pergi melawat arasy. Nabi Muhammad pergi melawat arasy, duduk bersila di atas arasy. Sebab itu dia kata Tuhan bersila di atas arasy. Di mana Tuhan? Ada zat Allah di dalam diri Nabi Muhammad itu. Sebab itu dia kata Allah bersila di atas arasy. Tuhan bersila di atas arasy. Hakikatnya bukan Tuhan yang bersila. Nabi Muhammad tu pergi di arasy, melawat di arasy dan bersila di situ. Dia merasakan kewujudan Tuhan, wahdatul wujud di situ. Kerana apa? Ada zat Allah di dalam dirinya. Kena faham, itulah wahdatul wujud. Dalam surah Al-Isra ayat 61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dalam surah Al-Isra ayat 61. Ini kisah Iblis dengan Tuhan. Dia tidak faham tentang wahdatul wujud. Tuhan suruh sujud kepada Adam tu adalah fahaman wahdatul wujud. Fahaman wahdatul wujud. Kamu tidak nampak ke ada zat Allah dalam diri Adam tu? Zat Allah meliputi Adam dan ada di dalam dirinya tu. Bersemayam di dalam diri Adam tu. Kamu tak nampak ada zat Allah di dalam diri Adam. Sebab kamu tak nampak, itulah Tuhan jadikan Iblis tu kafir. Iblis itu kafir kerana tidak nampak zat Allah ada dalam diri Adam. Memang di dalam ilmu usuluddin, salah dalam segi ilmu usuluddin tauhid, menyembah manusia, bahkan rokok pada manusia, sujud kepada ibu bapa, bersyirik lagi. Itu kenapa? Kenapa Tuhan suruh sujud kepada Adam? Kenapa? Sedangkan dalam ilmu tauhid mengatakan salah. Hukumnya syirik kamu menyembah. Rukuk tak boleh dah. Sahkan menyembah. Kerana di situlah sifat wahdatul wujud. Pandangan wahdatul wujud di situ. Kamu lihat dengan nampak Allah semua. Ada zat Allah. Setiap manusia tu ada zat Allah. Kamu nampaklah zat Allah dalam diri manusia tu. Di situ Tuhan nak bagi tahu. Iblis dia tak nampak, sebab itu jadi kafir. Sekarang ni ramai yang membuang wahdatul wujud dah. Kalau iblis jadi kafir, faham dirilah di sisi Allah macam mana. Lebay-lebay ulama-ulama, ahli-ahli syariat buta hati, ahli Wahabi ni sekarang ni. Faham-fahamlah macam mana. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Bermaksud, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dia kata, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Nampak wajah Allah belaka. Nampak Allah belaka. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Nampak Allah. Di mana kamu menghadap, nampak wajah Allah. Sebab itu, nampak contoh, waktu duha, nampak sifat jamal, sifat kecantikan Allah. Nampak alam ini cantik, nampaklah Allah di situ. Nampak sifat Allah di situ. Tengok gunung, nampak Allah itu besar. Bukan gunung besar, nampak sifat Allah di situ besar. Sebab itu dalam sifat Allah Asmaul Husna ada nama Al-Jabbar. Jabbar maknanya gunung, bukit besar. Nampak gunung tu, nampaklah Allah, nampak kebesaran Allah di situ. Itu wahdatul wujud. Kesatuan wujud
Wahdatul wujud ni kesatuan wujud. Manusia apabila sampai ke satu stage kerohanian, roh naik ke makom paling tinggi sehingga bergabung dengan Tuhan. Kewujudan roh manusia bercampur dengan kewujudan Tuhan. Betul lah dia cakap tu. Tuhan itu meliputi di luar dan meliputi di dalam. Zat Tuhan itu meliputi. Kena faham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam tu maksudnya meliputi. Kena faham. Meliputi. Jadi kita kena faham di situ. Apabila kita dapat melihat zat Allah itu, maka terlalu asyik, terlalu sedap di situ. Seperti kita berjimat dengan isteri. Tapi berjimat isteri 2 minit je sedap. Ni 5 tahun kadang-kadang. 6 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, barang siapa yang mengenali Tuhannya, pastilah dia dapat melihat segala sesuatu yang terjadi itu adalah keindahan daripada Tuhannya. Wahdatul wujud di situ. Nampak Tuhan belaka. Kamu tak nampak ke? Tuhan tu dalam diri kamu tu. Tuhan ni ada di dalam dan di luar. Contoh harimau. Kamu nampak belang harimau tu, memang kamu takut lah. Cuba kamu tengok zat Allah dalam diri harimau tu. Harimau pelari. Kamu tak takut dengan sendiri. Kamu nampak zat Allah. Sebab tu wali-wali Allah tak takut singa. Tak takut harimau. Singa, harimau tunduk kepada mereka. Kenapa? Dia nampak zat Allah. Dalam diri singa tu ada zat Allah. Ada punca kuasa yang menghidupkan roh nabati binatang tersebut. Dan menghidupkan roh manusia tu. Punca kuasa, punca elektrik, ibarat elektrik lah dalam diri, dalam lubuk sekali tu ada punca kuasa. Punca kuasa itulah zat Allah. Kena faham. Maka apabila kita pengenalan dengan zat Allah itu, kita tidak boleh terlena di situ. Maka terlena di situlah dipanggil wahdatul wujud. Kita nampak zat Allah ni, ambil pengertian saja. Tengok zat Allah tu, ambil pengertian saja. Jangan terlena hilang dunia. Takkan ada dunia. Sebab apa? Kamu terfana, hancur dengan zat Allah di situ. Kamu bergabung dengan zat Allah di situ. Seperti gula, kita buat teh, buat masuk gula dalam air. Air itu ibarat zat. Kemudian gula tu ibarat kita. Kita kacau teh tu. Maksudnya gula tu hancur. Gula tu hancur, tetapi manis dia tetap ada. Begitulah melihat zat Allah itu hancur dalam pandangan, tetapi hakikatnya ada. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam rebah melihat zat Allah. Dipanggil tajalli nuru ghairu sa'san. Macam Nabi Muhammad tajalli nuru sa'san. Dia naik sikit. Macam Nabi Musa tajalli nuru ghairu sa'san. Dia pengsan dulu. Dia melihat Tuhan dalam pengsan. Macam Nabi Muhammad, dia lihat Tuhan dalam nyata. Kena faham. Dipanggil tajalli nuru sa'san. Itu Nabi Muhammad. Nabi Musa tajalli nuru ghairu sa'san. Jadi wahdatul wujud itu menyatu kita dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di luar dan di dalam adanya zat Allah. Di dalam ada punca kuasa, itu zat Allah. Tak usahlah kita tengok zat Allah yang di luar ni, tengok di dalam diri kita. Tetapi yang mana yang mengaku Allah, ia jadi mengaku Allah. Dia terfana, tersedap di situ. Akulah Allah. Akulah Allah. Tak sedap macam mana duduk situ, tak apalah, syatah dipanggil. Duduk tempat dia tak apa. Ini nak mengaku, nak meniru. Ini masalah, rosak lah. Tu yang salah. Mengaku meniru, kafir. Wahdatul wujud ni tak boleh nak tiru. Melainkan dia sampai betul-betul. Macam Syekh Siti Jenar dalam kalangan wali 10 tu. Dalam cerita wali 9 tu ada seorang Syekh Siti Jenar. Tu wahdatul wujud. Yang wali 9 tu wahdatul syuhud. Dia turun balik dalam pengenalan dengan Tuhan. Dia turun balik. Nabi Muhammad pun turun balik. Dia melihat zat Allah, dia turun balik. Berapa kali turun Nabi Muhammad? Terima semayang, turun naik. Tu wahdatul syuhud. Bagi Syekh Siti Jenar, wahdatul wujud. Maknanya dia tidak turun. Dia lihat terfana dengan zat Allah, dia tak mahu turun. Sebab itulah dia nampak semua Allah. Itu Allah, ini Allah, aku Allah. Tak apalah duduk di situ, tapi bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan syariat. Salah dalam pengertian bagi orang ramai yang melihat ni. Salah dalam percakapan. Tetapi bukan dia mahu cakap, dia terlatah,
telatah kerana kesedapan duduk dalam zat Allah itu. Itulah dipanggil manunggaling kawula Gusti. Menyatu je hamba dengan Tuhannya. Tak menyatu macam mana zat Allah itu meliputi. Zat Allah itu tidak bercerai. Tidak bercerai dengan hambanya, tidak bercerai. Zat Allah itu meliputi. Seperti kamu menyelam dalam sungai. Meliputi kan airnya tu. Masuk semua celah. Begitulah zat Allah itu. Meliputi di luar dan meliputi di dalam. Meliputi di dalam. Jadi setelah kita melihat zat Allah itu, kalau kita terfana di situ dipanggil manunggaling kawula Gusti tu, menyatu dengan Allah tu dipanggil wahdatul wujud. Kemudian kalau kita hanya perlu ambil pengertian sahaja. Oh begini Tuhannya. Kita dah lihat tu turunlah. Kerana kita masih lagi ada anak bini. Jadi kita turun pada diri jasad. Kerana Tuhan buat jasad ni dah cantik lah. Turun balik. Kalau kita tidak turun dipanggil wahdatul wujud. Jadi orang nampak kita macam orang gila nanti. Walaupun kamu tu kalau syurga dah tinggi dah makam kamu tu, wali Allah dah duduk situ, wali kutub. Tapi kalau duduk situ tidak tinggi lah makamnya. Dalam kewalian, makom kewalian, makom dengan orang awam jauh beza lah. Tapi makom kewalian tu tidak tinggi kalau kamu duduk di situ saja. Kamu kena turun balik. Apa Nabi Muhammad turun? Dia terima semayang kan Nabi Muhammad turun kan? Nabi Muhammad turun, jadi kita kena turun. Turun baru boleh bekerja, boleh bicara tentang masyarakat, boleh hidup bermasyarakat, boleh ambil tahu hal anak isteri. Kalau duduk wahdatul wujud tu tidak boleh ambil tahu hal anak isteri, tidak ada dunia. Bila turun balik tu tempat jasad ni, roh tu masuk dalam jasad. Masuk dalam jasad ni barulah dipanggil wahdatus syuhud. Maka kita mengenal zat Allah itu di bawah. Meliputi di bawah pula. Maka zat Allah itu turun daripada masuk ke ubun-ubun dan masuk di dalam. Tuhan tunjuk balik cara zat Allah itu masuk ke dalam setiap diri manusia. Tuhan tunjuk balik, pengenalan balik. Zat Allah itu masuk ke dalam diri manusia dan duduk di dalam hati orang mukmin tu. Duduk di dalam hati orang mukmin tu. Hati kita tu. Hati waliullah tu. Zat Allah duduk bersemayam di situ. Adanya zat Allah melimpah dalam diri kita tu. Duduk di dalam lubuk, segala lubuk. Paling lubuk sekali zat Allah. Kemudian roh lah. Roh tu ada 9 jenis. Yang menghidupkan roh 9 jenis itu, semua tu zat Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Yang menghidupkan. Kemudian Tuhan menjelma. Tuhan menjelma menjadi diri yang bernama Allah. Susah ni. Sini dah payah ni. Diri yang bernama Allah. Biar Tuhan yang mengaku, bukan kamu yang mengaku. Ni kamu yang nak mengaku, belum sampai apa-apa kamu nak mengaku. Ni yang salah ni, jadi kafir zindik, tak pasal-pasal. Biar Tuhan yang mengaku, bukan kamu yang mengaku. Kamu sampai di situ, Tuhan sendiri yang mengaku. Tapi di mana tempat hambanya? Bila zat Allah itu masuk ke dalam sarung. Sarung maksudnya masuk dalam diri kamu. Masuk dalam roh kamu tu. Maka di situlah jadi hamba, kerana Tuhan itu tidak berupa seperti manusia, tidak seperti makhluk. Bila sudah masuk tu jadi hamba tu. Maka di situlah Tuhan mengaku, akulah Allah. Di situ dia panggil diri yang bernama Allah. Mana Tuhan menjelma, kerana zat Allah ni, zat Allah nak menjelma macam mana? Kita nak tengok sifat zat Allah, tidak boleh. Jadi Tuhan menjelma menjadi seperti roh. Roh kita juga, tapi menjelma. Ibarat menjelma, bukan diri dia. Dia menjelma mewakili saja, bukan diri dia. Diri dia tu zat dalam roh tu. Itulah dipanggil diri yang bernama Allah. Di sini tinggi sikit. Semoga fahamlah di sini. Jadi Tuhan menjelma menjadi diri kita. Di sini dia panggil diri yang bernama Allah. Tuhan menjelma, Tuhan masuk zatnya tu dalam diri kita tu. Dia kata akulah Allah. Tapi hamba. Kenapa jadi hamba? Kerana Tuhan sudah masuk, zatnya itu sudah masuk ke dalam sarung. Sarung tu maknanya jasad lah. Sudah masuk dalam jasad dan sudah masuk dalam roh. Maka bila sudah berbentuk macam tu, sudah masuk dalam bentuk, sudah masuk dalam gelas, maka jadilah hamba. Sebab itu Muhammad menanggung rahsia Allah tu.
Muhammad tu menanggung rahsia Allah. Rahsia Allah tu zat. Muhammad tu roh tu. Dia yang tanggung ada zat Allah dalam diri kita tu. Tak payah percaya, tak payah nak bicara lah. Tak payah bicara lah zat yang kat luar tu. Bicara zat dalam diri kita yang menghidupkan kita tu. Jadi zat tu itulah dipanggil wahdatus syuhud ataupun dipanggil fana'ul baqa. Wahdatul wujud tu dipanggil fana'ul fana, gila semata-mata gila. Wahdatul syuhud dipanggil fana'ul baqa, iaitu fana, dia fana tapi kekal seperti orang ramai. Dia kekal seperti orang ramai. Dia boleh bekerja, dia boleh bekerja, dia boleh ambil tahu hal anak isteri. Dia boleh berjimat dengan isteri. Kalau wahdatul wujud tu tak boleh nak berjimat dengan isteri, tak ada nafsu di situ. Dia kena turun balik daripada nafsu kamilah, turun balik ke nafsu mutmainnah. Ibarat maknanya penzohiran ataupun penjelmaan itu, dia naik zat, melihat zat Allah itu, dia turun balik. Dia turun balik, zat Allah tu masuk ke dalam dirinya kat bawah ni. Itu panggil wahdatus syuhud. Di sinilah Wali Songo yang 9 orang tu, dia duduk. Syekh Siti Jenar tu duduk di atas. Dia duduk wahdatul wujud. Di sinilah dipanggil wahdatus syuhud. Jadi kena faham tentang ini ya. Semoga semuanya faham. Tetapi adakah diri yang bernama Allah itu kita ni Allah? Bukan kita Allah. Biar Tuhan yang mengaku, bukan kita yang mengaku. Ni kita nak mengaku sedangkan kita tak sampai situ. Biar Tuhan sendiri yang mengaku, bukan kamu yang mengaku. Diri yang bernama Allah tu. Tapi adakah diri itu Allah? Bukan. Diri itu hamba. Tapi Tuhan yang mengaku, bukan kita yang mengaku. Dia menjelma. Tuhan tu menjelma. Menjelma diri kita lah menjelma tu. Dia kata akulah Allah. Diri yang bernama Allah. Tapi adakah yang menjelma itu Allah? Bukan. Penjelmaan sahaja. Mewakili saja kerana dia zat. Nak tengok sifat dia tak boleh. Nak tengok diri dia tu tak boleh. Nak tengok diri, hanya mampu lihat zat dia. Diri dia berbentuk macam mana kita tak boleh nak tengok pasal dia besar. Dia zat yang besar, kita tak boleh nak tahu. Tubuh dia macam mana dia tak tahu. Jadi dia menjelma seperti manusia. Untuk memudahkan kita. Tu yang kata Muhammad tu besar. Adakah Muhammad itu Allah? Bukan. Hanya pinjaman saja. Kerana apa? Zat Allah tu ada dalam Muhammad tu. Zat Allah tu yang ada dalam diri Muhammad. Yang ada dalam diri roh tu. Ada zat Allah. Dia pinjam saja. Dia mengaku tu dia pinjam tubuh Muhammad tu. Dia pinjam tubuh roh tu. Dia mengakunya. Tu dipanggil wahdatus syuhud. Di sini tinggi sikit ya. Tinggi sikit. Jadi kena faham betul-betul bab ni. Kalau tak faham, ulang balik video ni. Supaya faham. Kerana wahdatul wujud dan wahdatul syuhud ni bukan main-main. Ini tahap tinggi. Jadi kita bila dia turun tu dipanggil wahdatus syuhud. Wahdatul syuhud meliputi kat bawah pula. Dia meliputi kat bawah pula. Wahdatul wujud meliputi kat atas. Wahdatul syuhud meliputi kat bawah. Tu yang berjalan fana'ul baqa ni, dia berjalan rasa Allah belaka. Berjalan semua nampak Allah. Kita berjalan macam atas cermin. Berjalan tu tak rasa kita dah, rasa Allah belaka. Duduk di sini. Tuhan bagi rasa kat dia. Bukan saya saja dia nak buat. Wahabi apa tahu? Wahabi tak tahu apa ni kalau bab ni. Dia tak sampai situ. Ahli syariat buta hati tak tahu apa ni bab ni. Ni untuk ahli-ahli sufi saja. Kena faham betul-betul. Jadi untuk sampai ke tahap ini tidak boleh tinggal tahajud istiqamah. Tidak boleh tinggal tahajud. Jadi ada pula orang sekarang duk buang wahdatul wujud. Duk buang wahdatul wujud. Sama iblis tu, dia buang wahdatul wujud tu, dia jadi kafir tu. Jadi kamu sama dengan dia tu. Jadi kafir juga di sisi Tuhan. Walaupun syariat tak kata kafir pasal apa? Kamu tidak tahu, golongan yang tidak tahu, tapi kamu apa yang kamu tidak tahu jangan kamu berucap, jangan kamu buat fatwa. Ini je masalah. Jadi iblis lalu. Itulah iblis-iblis tu yang membuang wahdatul wujud. Kamu tak nampak zat Allah ada pada diri Adam. Pada diri orang tu kamu tak nampak zat Allah. Bagi orang-orang yang wahdatul wujud ni, dia nampak setiap manusia tu ada zat Allah dalam diri dia. Sebab itu dia tidak berani nak menyakiti hati orang, kerana dia tahu ada zat Allah dalam diri dia. Wahdatul wujud. Wahdatul syuhud pula dia nampak zat Allah meliputi diri dia kat luar tu.
Dia nampak zat Allah meliputi kat luar. Tu wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud ni yang tinggi dipanggil fana'ul baqa. Wahdatul wujud, dia nampak zat Allah dalam diri dia tu. Tu dia kata, kamu pun Allah, aku pun Allah, itu pun Allah, ini Allah, itu Allah. Syattah, latahan syattah. Kerana dia dapat rasa. Allah Ta'ala bagi rasa, bukan dia minta rasa, bukan dia saja buat. Allah Ta'ala yang bagi rasa kepadanya. Dipanggil wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Maka dia sudah sedar wahdatul syuhud ni dia tidak ada syattah, kerana dia nampak Allah Ta'ala meliputi sekalian alam ni. Tu wahdatul syuhud. Mana dia boleh bekerja, dia boleh buat apa. Seperti orang ramai lah, boleh bekerja, boleh minum kopi kat kedai, boleh. Kalau wahdatul wujud tak boleh. Wahdatul wujud jerkah kat dia nanti kalau kamu mungkin janji. Kerana dia duduk tempat Tuhan, duduk situ. Dia duduk tempat alam lahud, alam hahud. Melihat zat Allah tu. Alam hahud, atas daripada alam lahud lagi. Alam lahud tu tempat rasa. Alam hahud, tempat nyata Tuhan tu. Itulah payah. Jadi kena mengaji sungguh lah. Kalau tak faham, kena ulang balik video ni. Dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jaganya siapa kamu? Semua Allah belaka kan? Untuk Allah belaka. Kamu kembalikan kepada Allah. Kamu rasa tu. Solatku, rasa. Solat tu rasa Allah. Ibadahku, ibadah pun rasa zat Allah tu. Hidupku, hidup bukan hidup kita. Allah yang memberi hidup kepada kita. Dan matiku. Kalau Tuhan nak cabut, mati. Untuk Allah belaka. Itulah wahdatul wujud. Faham? Jadi jangan kita ikut perangai iblis yang tidak faham tentang wahdatul wujud, yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Walaupun ilmu usuluddin tauhid menyalah, dikata salah. Dia kata salah. Kamu tak boleh sujud kepada manusia, salah dari segi ilmu tauhid tu. Kenapa Tuhan yang suruh iblis sujud kepada Nabi Adam? Sedangkan fahaman tauhid tu bercanggah tu. Kerana dia nak tengok hamba-Nya yang mana yang faham wahdatul wujud ni. Yang kata duk tinggi sangat ni di sisi Tuhan. Malaikat semua sujud. Adam tak mahu sujud. Dia nampak diri Adam tu. Dia tak nampak zat Allah kat dalam diri Adam tu. Dia tak nampak. Dia nampak diri Adam setongkor tu. Dia nampak lekeh daripada tanah. Dia kata tak nampak zat Allah dalam diri Adam tu. Itulah wahdatul wujud. Jadi diharap semua faham. Kalau tak faham, ulang balik video ni. Ulang balik supaya ianya faham. Fahami konsep wahdatul wujud yang sebenar. Jangan kita meniru dan mengulangi kesalahan iblis yang terdahulu yang tidak faham wahdatul wujud sehingga dia menjadi kafir. Jadi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.